Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Safia binti Ramlan dengan nombor matriks BA24110491. Nama saya Diana Syuhada binti Mas Hendra dengan kad matrik BA24110613. Saya Muhammad Azri bin Rodi dengan nombor matrik BA241600800. Saya Sulaiman Maxman bin Surazi dengan nombor matriks BA24160698. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang konsep, fakta dan sejarah adalah seni. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan apa itu fakta dan seni. Menurut pandangan Arba'iyah bin Muhammad Nur, fakta boleh didefinisikan sebagai pernyataan tentang kejadian yang berlaku sama ada, telah disediakan oleh Akbar ataupun sumber-sumber lain. Menurut pandangan tokoh yang kedua yaitu Ehkar, fakta sejarah merupakan sekumpulan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan diteliti serta telah dibuktikan kebenarannya. Menurut Yusuf Ibrahim, fakta adalah suatu konsep yang stabil, kukuh, terbukti dan tidak dapat dipersoalkan maupun digugat kesahihannya oleh orang lain. Seterusnya kita beralih kepada maksud seni. Menurut Kamus Dewan, seni adalah karya yang dicipta melalui bakat dan kecekapan, hasil daripada suatu ciptaan. Yang terakhir, seni juga boleh dimaksudkan orang yang mempunyai kebolehan untuk menciptai sesuatu yang luar biasa. Baiklah, untuk seterusnya saya akan bentangkan tentang konsep fakta dalam sejarah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, fakta didefinisikan sebagai sesuatu yang benar-benar berlaku dan sesuatu yang benar serta boleh dibuktikan. Selain itu, Louis Goldstock pula mengatakan bahwa fakta sejarah itu boleh ditakrifkan sebagai suatu partikular ataupun dimaksudkan dengan keterangan yang didapatkan secara langsung atau tidak langsung dari dokumen sejarah dan dianggap benar setelah diuji dengan teliti mengikut aturan atau kaedah-kaedah sejarah. Menurut tokoh sejarawan kita yaitu E.H. Carr mengatakan bahwa sejarah terdiri daripada sekumpulan fakta-fakta yang telah diteliti dan dipastikan kebenarannya. Seterusnya, menurut pandangan tokoh G.R. Elton, fakta dapat didefinisikan sebagai kebenaran asas terhadap sesuatu ilmu suatu kajian maupun sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Dan terdapat juga pandangan tokoh sejarawan yang lain yaitu Muhammad Yusuf Ibrahim. Dia mendefinisikan sejarah sebagai kumpulan ikan yang berenang-renang dan ianya bukanlah disediakan tetapi perlu dicari dan diasingkan untuk kegunaan masyarakat. Hal ini berikutan apabila sejarah itu tidak mempunyai fakta yang jelas, ianya tidak akan dianggap secara berilmiah dan hanya dianggap sebagai sebuah cerita semata-mata. Oke, baiklah, sekarang saya akan bentangkan tentang kepentingan fakta dalam sejarah. Fakta memainkan peranan yang penting di dalam penulisan sejarah. Fakta yang kukuh dan berilmiah akan dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para pengkaji. Hal ini dikatakan demikian kerana penulisan secara berilmiah memerlukan penulisan dengan berpandukan kepada bukti dan peristiwa yang telah berlaku. Selain itu, kewujudan fakta itu sangat berkait rapat dengan dokumen serta bukti-bukti yang telah direkodkan oleh ahli sejarawan. Sekarang saya akan teruskan kepada kepentingan fakta dalam sejarah. Kepentingan fakta yang pertama ialah ianya dapat dijadikan sebagai tulang belakang terhadap sejarah. Menurut pandangan ahli sejarawan, tanpa adanya fakta yang menjadi tulang belakang terhadap penulisan sejarah, maka ianya hanya dapat dijadikan sebagai sebuah rekaan cerita semata-mata. Sejarah yang telah berlalu tidak akan berulang semula. Namun, fakta yang ada akan menjadi memori kepada kita ataupun masyarakat untuk diungkapkan kembali, atau sejarah itu akan menjadi benda yang kita tidak akan lupakan kerana peristiwa tersebut telah terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Seterusnya, fakta juga berfungsi sebagai panduan kepada sejarawan untuk menulis sesuatu karya sejarah. Hal ini dikatakan demikian kerana fakta seringkali digunakan ataupun dirujuk bagi menghasilkan sesebuah penulisan atau sejarah yang bermutu tinggi dan baik. Sekiranya seseorang penyelidik tidak mencatat sesuatu perkara sebenar secara tidak telus, maka peristiwa yang telah direkodkan akan dianggap secara tidak sah dan tidak boleh digunakan. Kewibawaan seseorang sejarawan boleh dilihat melalui kekuatan penulisannya dengan berasaskan fakta yang lengkap dan jitu. Oleh itu, sejarawan haruslah memahami dan mengamalkan proses penyelidikan yang sistematik sebelum membuat pentafsiran demi mencapai kebenaran sejarah. Hal ini berikutan kerana sejarah itu bukanlah semata-mata pentafsiran sahaja, malah mengandungi fakta-fakta sejarah itu tersendiri.
Ahli sejarawan bukan hanya berfungsi merujuk fakta semata-mata, tetapi mereka juga berusaha menerjemahkan fakta-fakta secara tepat melalui sumber-sumber yang bernas dan dipercayai. Dapat juga dikatakan bahwa ahli sejarah bertanggungjawab untuk menghormati faktanya dan bukanlah sekadar untuk memastikan fakta tersebut adalah benar, tetapi berusaha memperlihatkan bahwa semua fakta yang bersesuaian yang telah diketahui atau yang dapat diketahuinya. Seterusnya, sejarawan juga memerlukan bahan-bahan atau sumber rujukan terutamanya yang berupa persuratan dalam usaha menerangkan tajuk atau peristiwa yang telah dikaji. Semakin banyak fakta yang diperolehi, maka semakin banyaklah yang akan diketahui oleh ahli sejarawan tersebut. Dalam bidang sejarah, apabila seorang sejarawan memberikan penghujaan ataupun pandangan, mereka wajib memberikan fakta yang logik dan boleh diterima kebenarannya. Hal ini kerana fakta adalah merupakan perkara yang paling pertama akan dikritik dalam penyelidikan sejarah untuk memastikan fakta yang dikemukakan oleh ahli sejarawan tersebut adalah benar dan utuh. Seterusnya, kepentingan fakta dalam sejarah ialah fakta boleh digunakan sebagai alat untuk memperkukuhkan suatu penghujaan dan suatu teori. Cara tersebut terjadi kerana dengan adanya fakta yang kukuh, ianya boleh mengurangkan sifat bias dalam suatu penghujaan dan teori yang telah dikemukakan oleh seorang sejarawan. Tambahan pula, apabila sesuatu penghujaan dan teori telah diperkukuhkan oleh fakta, ianya boleh menjamin objektiviti dalam suatu kajian sejarah. Ini kerana berkemungkinan hujah ataupun teori yang diberikan adalah menurut pandangan peribadi dan bersifat bias. Dengan pandangan peribadi yang berlebihan ataupun subjektiviti yang melebih-lebih boleh menyebabkan suatu kajian memihak kepada satu pihak saja dan boleh mengeburi kebenaran yang ingin disampaikan. Fakta yang dikemukakan oleh seorang sejarawan hendaklah sahih agar penyelidikan yang dibuat oleh ahli sejarawan tersebut tidak dapat disandal ataupun dikritik oleh mana-mana pihak. Contohnya, artifak, surat menyurat, rekod rasmi, dan batu bersurat. Semua bahan-bahan yang saya katakan tadi akan digunakan dalam penyelidikan sejarah oleh ahli sejarawan bagi menyokong penyelidikan yang mereka buat. Setiap fakta yang ada dalam sejarah boleh dijadikan sebagai lambang ataupun bukti bagi suatu peristiwa tersebut benar-benar berlaku dalam sejarah. Tambahan pula, fakta sebagai lambang bagi suatu kejadian ataupun peristiwa yang berlaku dalam sejarah juga boleh menimbulkan ingatan ataupun sifat kolektif dalam budaya masyarakat. Kesimpulannya, fakta merupakan elemen yang sangat penting bagi membentuk penghujaan dan teori yang sahih dalam bidang sejarah. Akhir sekali, kepentingan fakta dalam sejarah adalah fakta boleh digunakan sebagai lambang bagi suatu peristiwa yang telah berlaku dalam sejarah. Ingatan yang kolektif bermaksud ingatan yang diingati ramai ataupun diingati oleh semua golongan masyarakat. Sebagai contohnya, fakta tentang kemerdekaan negara kita iaitu Malaysia yang sering menjadi bualan pada setiap tahun dalam negara, sama ada dalam golongan masyarakat yang muda ataupun tua. Ianya sering diterapkan dalam pendidikan negara kita bagi memastikan ingatan kolektif tersebut sentiasa terjamin dalam setiap generasi ke generasi yang lain. Fakta tentang kemerdekaan ini memberikan kita pengajaran bahawa betapa susahnya orang terdahulu ataupun tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Melayu untuk memerdekakan negara kita iaitu Malaysia yang sekarang. Oleh itu, dengan adanya fakta sebagai lambang ini, kita dapat meningkatkan semangat nasionalisme kita berdasarkan apa yang telah kita kaji pada masa lalu. Saya pula akan terangkan tentang konsep sejarah adalah seni ataupun sejarah sebagai seni. Sejarah dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang benar-benar berlaku, salah sila, kisah riwayat dan asal-usul di masa lampau. Sejarah sebagai seni pula adalah tulisan yang disajikan dengan adanya elemen emosi, imajinasi, intuisi dan gaya bahasa. Tanpa elemen-elemen ini, sejarah tidak dianggap sebagai seni. Okey, baiklah. Apakah maksud intuisi? Intuisi bermaksud menggunakan naluri dalaman daripada seorang penulis. Mereka menggunakan intuisi untuk menentukan sumber yang akan digunakan dalam penulisan mereka. Jadi jelaslah bahawa intuisi adalah salah satu daripada ciri-ciri sejarah sebagai seni. Seterusnya adalah imajinasi. Imajinasi adalah salah satu aspek yang penting juga dalam sejarah adalah seni kerana tanpa imajinasi kita tidak boleh membayangkan atau menggambarkan
peristiwa sejarah yang telah berlaku pada masa lalu. Ia akan membantu kita untuk mengetahui kronologi atau kejadian yang telah berlaku dengan lebih jelas. Seterusnya adalah emosi. Emosi bermaksud perasaan yang kuat, sebagai contoh sedih, kecewa, gembira atau marah. Dan dalam konteks sejarah, emosi memainkan peranan untuk mendekatkan penulis atau pembaca dengan objek penelitiannya. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Dalam penulisan sejarah, gaya bahasa yang digunakan adalah berbentuk formal. Ini kerana gaya bahasa yang formal akan membantu pembaca untuk lebih senang faham tentang konteks yang ingin disampaikan. Seterusnya beralih kepada kepentingan seni dalam sejarah. Sejarah dianggap sebagai sebuah penulisan yang memerlukan seni sebagai disiplin ilmu sokongan. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan seni dalam penulisan sejarah dapat membantu dalam menyediakan penceritaan peristiwa sejarah yang lebih relevan dan mudah difahami oleh masyarakat. Kepentingan seni dalam sejarah yang pertama ialah dapat menghidupkan naratif penceritaan dalam penulisan sejarah. Penulisan sejarah sebaiknya menggunakan elemen seni bahasa seperti gaya bahasa dan struktur penceritaan yang menarik serta bermakna agar mudah difahami sehingga dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi. Malahan, pendekatan naratif yang artistik dapat membantu para sejarawan dalam menyusun kronologi sejarah secara lebih terperinci agar mudah difahami dan mudah dicerna oleh masyarakat. Kepentingan yang kedua, elemen seni mampu memberikan gambaran peristiwa sejarah yang realistik. Elemen seni mempunyai kelebihan dalam memaparkan visual melalui lukisan atau ilustrasi sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas berkaitan sebuah peristiwa yang sukar dibayangkan melalui teks semata-mata. Hal ini jelas mampu membantu para sejarawan dalam merungkaikan sejarah kepada para masyarakat. Kepentingan yang terakhir dapat mencerminkan nilai dan kepercayaan. Seni seringkali mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat pada zaman dahulu kala. Hal ini dikatakan demikian kerana para seniman dapat mengekspresikan pandangan mereka serta kepercayaan spiritual melalui seni lukisan, patung dan sebagainya. Buktinya, Judith Chicago yang merupakan seorang pelukis memaparkan kepercayaannya terhadap nilai feminisme melalui lukisannya iaitu The Dinner Party. Jelaslah bahawa seni merupakan sebuah medium yang kuat dalam mencerminkan perspektif yang berlainan agar dapat membuka mata masyarakat terhadap dunia di sekeliling mereka. Kesimpulannya, sejarah merupakan sebuah ilmu yang melibatkan pengumpulan fakta dan bukti yang objektif serta gabungan elemen seni yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan sejarah menjadi sebuah ilmu yang bukan sahaja dapat memaparkan fakta tetapi turut dapat memahami pengalaman manusia. Malahan, elemen seni turut membantu dalam menghidupkan emosi agar dapat menceritakan fakta secara dengan cara yang lebih menarik.